memperoleh apa. Kita cuma mahukan rakyat rasa happy. Dan maksudnya kita ni pun sama rakyat. Jadi kita nak diorang rasa gembira, rasa happy dan dapat rasa bebanan diorang tu rasa berkurang. Jelas dilihat, rata-rata perkongsian di media sosial ramai yang membuang barangan elektrik begitu sahaja tanpa diperiksa terlebih dahulu dan tidak peka bahawa ianya masih boleh diselamatkan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Harapnya semua sihat-sihat saja. Hari ini 6 Januari 2022, hari Khamis. Dan bersama saya Hawa Rezwana dan juga Fahrin. 6 Januari tu 6 Januari ya, Fahrin. 6 Disember. Okey. Tapi apa pun kami terus ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami jam 12 tengah hari ini. Dan hari ini kami janjikan satu lagi perkongsian menarik yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk anda. Tapi sebelum tu, izinkan kami juga untuk berkongsi tentang ramalan cuaca dan juga keadaan banjir di negara kita yang terkini. Seperti mana kita saksikan, ini adalah ramalan cuaca signifikan 6 hingga 12 Januari 2022. Dan dilaporkan kawasan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak mulai 9 Januari 2022 dan keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan dan berpotensi hujan berterusan dan boleh mengakibatkan banjir terutamanya di tengah dan juga barat Sarawak. Dan kita juga juga dilaporkan banyak tempat lagi masih lagi dilanda banjir dan antaranya korban banjir meningkat 54 orang dan 2 lagi masih hilang, dan ini adalah bencana banjir yang melanda negeri Selangor, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Ya, dan seperti anda dapat lihat, ini antara paparan ataupun gambar yang berlaku di Johor. Kalau kita lihat paras airnya sampai ke paras bumbung. Jadi kita doakan semoga urusan dipermudahkan dan air segera surut di sana. Dan kalau di Johor tu yang paling teruk yang dikabarkan adalah di sekitar Segamat Johor, Hawa. Ya, betul-betul. Baik, dan selain itu juga dalam keadaan ini kami juga ingin berkongsi paparan menarik sepanjang berlakunya banjir ini yang mungkin kita boleh jadikan rujukan. Kita saksikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illah. Nampak ni hero sudah sampai. Kali-kali jangan begitu ya. Kotor bumi. Itu dia antara perkara yang menarik perhatian sepanjang musim banjir ini. Kalau kita tengok tadi ada yang melangsungkan perkahwinan juga kot. Suka duka pelbagai gelagat. Tapi antara yang kita dapat perhatikan juga bila rumah kita ditenggelami air dan sebagainya, banyak barang-barang yang tenggelam. Dan kita tengok kadang-kadang bukan saja mengenai barang-barang yang orang kata rosak dilanda banjir ni, tapi kadang barang lama kita sendiri pun tak tahu sama ada kita patut buang sahaja atau kita boleh perbaiki. Tapi kadang-kadang ia menimbulkan satu kerugian sebenarnya, Hawa. Betul. Balik-balik kita tengok barang dah tenggelam, dah penuh dengan lumpur, rosak dah kot. Buang sajalah. Tapi sebenarnya masih lagi boleh diselamatkan. Betul. Orang kata barang lama jangan dikenal. Barang lama jangan dikenal. Barang
Lama jangan dikenang. Barang lama jangan dikenang. Barang Tapi lama jangan dibuang. jangan dibuang juga. Dia sempat. Okey, itu yang kami akan bawakan kepada anda hari ini. Macam mana untuk kita nak baiki barang yang rosak yang boleh diselamatkan. Jadi jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini dan hari ini yang kami akan bawakan kepada anda tentang bagaimana untuk kita selamatkan barang-barang yang rosak akibat banjir ataupun tak rosak, barang-barang yang ditenggelami air ataupun lumpur akibat banjir ni yang boleh diselamatkan. Baik, tapi bercerita tentang banjir ni juga, kita tak nak ketinggalan untuk berkongsikan ataupun bersama dengan seorang individu ini yang menjadi sukarelawan yang dikala pasca banjir ni ramai yang memerlukan khidmat untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Dan ini adalah salah seorang individu yang banyak membantu mereka yang menjadi mangsa banjir. Kita bersama dengan Faiz Qayyum yang kini berada di Sepenyih. Assalamualaikum Faiz. Hai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Okey Faiz, kita nak berkongsi ceritalah kalau difahamkan Faiz banyak membantu mereka membersihkan rumah-rumah yang dilanda banjir ni Faiz. Boleh kongsikan pengalaman Faiz sendiri? Silakan. Kita dah start misi ni 2 minggu lepas. Kita bermula sewaktu surutnya air dekat Bukit Lancung dan Seri Muda. Kita memang nampak pada first day banjir surut tu dah nampak memang macam dekat Bukit Lancung kan. Rumah yang berlumpur. Lepas tu keadaan yang diorang tak tahu nak buat apa. Sebab diorang dah 20 tahun hidup di sana tapi tak pernah banjir. Jadi tak jangka lah tiba-tiba banjir berlaku ya? So harap diorang. Okey. Dan saya difahamkan dekat Bukit Lancung tu air naik sangat cepat. Dalam setengah jam dah paras lutut. Betul tu sebenarnya kita rasa macam. Dan bila kita tengok banyak NGO ataupun banyak badan-badan agensi yang buat bantuan makanan, kita lihat kenapa tidak kita hulurkan tenaga kita untuk bantu mereka? Ya. Betul. Kan macam ada satu kisah tu dekat satu rumah dekat Bukit Lancung tu, orang tu berdua, suami isteri, dua orang dekat satu rumah. Dua dekat satu rumah tu kadang-kadang macam termenung, tak tahu nak mula yang mana. Pasangan suami isteri ya Faiz? Suami isteri. Okey. So benda tu kadang-kadang kita macam alah, tak apalah kita tolong sebab kita rasa kita ada tenaga. Kita ada masa, kita gunakan untuk bantu mereka. Betul. Okay, dan apa cara bantuan yang Faiz lakukan sejurus sampai di lokasi banjir tu Faiz? Kita berpembersihan lah. Kita mengangkut barang keluar, kita cuci rumah, kita gosok santal lumpur and so on. Memang kita buat itulah setakat ni. Okey, tapi bila tengok Faiz ni kan, kalau kita tengok seperti mana Faiz maklumkan tadi, banyak badan-badan NGO dan sebagainya. Kalau Faiz ni bergerak bagaimana? Sebagai individu ataupun join kumpulan yang dikumpulkan ataupun bersama dengan NGO? Saya bergerak atas nama kawan-kawan. Macam mana tu? Macam mana cari kawan-kawan tu? Sebenarnya idea ni diilhamkan oleh Katlin Arifin daripada Zayed FM. Dia start idea dulu. Dia cakap, Faiz, rumah kawan akak kena banjir. So cakap saya, okey Bu, kita gerak. Tanpa dana pun kita gerak je. So lepas tu kita buat dekat social media, kita post dekat social media siapa nak jadi volunteer, siapa nak ikut kita kan. Dan the best part adalah kat sini kita tahu siapa kawan-kawan kita sebenarnya support kita. Sebab daripada jauh ada kawan daripada Pening datang, ada kawan daripada Johor datang, support, bantu. So itu menarik lah. Ya. Okey Faiz, bila kita tengok video ataupun gambar-gambar tadi, kita tengok barang-barang kebanyakannya memang berlumpur, memang dah ditenggelami air kan. Jadi macam mana pengendalian barang-barang tu yang dibuang, yang disimpan macam mana Faiz? Biasa kita tanyalah tuan rumah nak buang ke nak simpan. Sebab ada satu kes tu kat satu rumah ni, suami dia fotografer tau. So hantaran wife dia dekat suami adalah kamera. Oh lama, ya ke? Okey. Dan kamera itu tenggelam. Allah. Jadi so, tanya, tanya nak buang ke tak? Sebab satu value kan. So cakap saya, simpan aku tak ada guna. Sebab itu kenangan. Dia ingat macam washing machine whatsoever, kita macam cakap dia, apalah, cuci dulu. Kalau boleh pakai, tak pakai, saya orang repair. Baik. Sebab dia banjir lumpur kan, lumpur masuk dalam semua.
Ada hantaran tu Okey, Farin. baik Faiz, kalau boleh dikongsikan juga sebenarnya kan sepanjang membuat kerja usaha murni ini, apa sebenarnya cabaran terbesar Faiz bersama dengan kawan-kawan? First thing first, of course lah, dana lah. Sebab kami bergerak tanpa dana. Kami pakai duit sendiri. Memang ada beberapa kawan-kawan juga lain yang hulur sikit duit. Dan saya rasa cabaran yang kedua terbesar adalah bila sampai tempat tu tak ada air dan tak ada elektrik. Jadi apa yang boleh dibantu dalam keadaan macam tu? Tak ada air hujan. Air hujan. Dan bantu apa yang termampu dan terdaya. Betul. Sebab Dan- kita tak nak tambah masalah. Ya. Mudahkan urus orang kan. Okey Faiz, kita nak dengarkanlah harapan dan juga nasihat Faiz untuk menggalakkan lebih ramai lagi untuk membantu mangsa banjir ini, sebab sepatutnya dibantu dalam jangka masa yang panjang kan, terutamanya pasca banjir Faiz. So macam first thing first, saya terima kasih kat kawan saya lah daripada anak muda relawan, terima kasih kawan-kawan daripada sosial media yang sudi bantu. Dan kepada yang lain juga, kita tak perlu pun ramai. Tapi apa yang kita ada kita buat, apa yang kita ada kita bagi. Sebab Betul. saya teringat kisah burung Hud ke burung apa yang dekat zaman Nabi Ibrahim, yang dia hanya ulang-alik hantar air untuk padamkan api. Tapi orang macam gelakkan dia tau, macam kenapa saya tak kata padam pun, tapi sekurang-kurangnya dia kata sekurang-kurangnya aku buat sesuatu. Buat untuk sesuatu, segenap dan Nabi kalau Ibrahim. kita berkumpulan, ia menjadikan satu yang benar-benar bermakna. Betul Faiz? Baik, terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Faiz kerana bersama dengan kita berkongsi kisah dan usaha murni anda. Terima kasih sekali lagi Faiz. Assalamualaikum, jaga Terima kasih. diri. Itu Okey, dia, tu betul. mudah Kalau sekali. tadi yang dikongsikan oleh Faiz tadi tentang pengalaman tuan rumah yang dalam banjir dan sebagainya, barang nak simpan, sayang, boleh betulkan ke tidak, itu satu yang menjadi persoalan. Dan itu yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini. Mungkin barang-barang di rumah anda banyak yang boleh diselamatkan, dan bersama tetamu-tetamu kita Hawa hari ini. Ya, hari ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Sazilah Muhammad Saad, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Penyelaras Bantuan Pasca Banjir Giat Mara. Dan yang akan bersama dengan saya sebentar saja lagi juga adalah Encik Hafizuddin Muhammad Sani, tenaga pengajar Giat Mara Wangsa Maju. Baik, apa khabar Cik Hafizuddin? Alhamdulillah. Okey, hari ini serba sedikit ni, depan tu ada macam-macam. Kita nak buat apa ni agaknya ni? Hari ini kita nak bagi tips kepada pengguna yang mana perkakasan elektrik di rumah dia yang terkesan akibat banjir. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih kedua-duanya kerana bersama kita hari ini. Tapi sebelum kita bersama dengan mereka, kita lihat dulu laporan yang kami ingin kongsikan ini. Saksikan. Musibah banjir yang melanda negara di beberapa negeri jelas telah memberi kesan yang amat mendalam buat semua mangsa-mangsa yang terlibat. Bukan sahaja nyawa yang tidak ternilai tergadai akibat bencana alam yang berlaku, namun peristiwa banjir ini juga turut menyebabkan kerugian besar buat semua penduduk yang terlibat. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Peristiwa ini dikatakan antara yang terburuk melanda negara, sekaligus telah menyebabkan mangsa-mangsa kehilangan tempat berteduh dan mengalami kerosakan harta benda. Jelas dilihat rata-rata perkongsian di media sosial, ramai yang membuang barangan elektrik begitu sahaja tanpa diperiksa terlebih dahulu dan tidak peka bahawa ianya masih boleh diselamatkan. Sejurus dengan itu, pelbagai inisiatif telah mula dikembangkan dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Contohnya dengan menawarkan perkhidmatan membaik pulih barangan elektrik secara percuma serta membantu dalam membuat pemeriksaan sistem pendawaian elektrik. Ada juga yang membantu dengan berkongsi ilmu dan tips tentang apa yang perlu dilakukan sebelum menghidupkan semula barangan elektrik yang ditenggelami air. Selain itu, ada juga yang bersikap ringan tulang dalam membantu membaiki kerosakan motor dan kenderaan yang dilakukan tanpa sebarang bayaran. Bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak ternyata dapat meringankan beban yang dipikul oleh mangsa-mangsa banjir. Justru persoalannya, apakah tindakan utama yang harus dilakukan sebelum menghidupkan kembali barangan elektrik yang terendam akibat banjir? Adakah benar barangan elektrik seperti mesin basuh, televisyen dan sebagainya masih boleh berfungsi seperti biasa?
itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Dan itu dia persoalannya, macam mana untuk kita selamatkan barang-barang yang terkesan disebabkan banjir. Itu yang akan kita bawakan kepada anda di WHI hari ini. Okey, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, kita bersama dengan Tuan Sazilan. Okey Tuan, kita nak tahu dulu bila saatnya Tuan dan juga pelajar-pelajar dan juga tenaga kerja mula untuk menyantuni mereka mangsa banjir ni, Tuan? Okey, terima kasih Awak. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut kepada aktiviti yang kita laksanakan, suka saya nak ceritakan sedikit tentang Giat Mara. Sebenarnya Giat Mara ni adalah sebagai ditubuhkan sebagai salah satu daripada pusat latihan kemahiran di negara kita ni. Dan pusat giat terdapat di seluruh kawasan parlimen. Okey, baik. Untuk sehingga sekarang ni kita ada 231 pusat giat Mara yang operasi sebagai anak syarikat Mara di bawah Kementerian Penggunaan Luar Bandar. Okey, baik. Tuan, tentang pengurusan pasca banjir ini pula bagaimana? Bilanya bermula? Okey. Sebenarnya pasca banjir ni untuk kalau musim yang baru saja, yang baru saja, tim kita ni sebenarnya dalam keadaan siap sedia. Dan bukan tubuhnya tim ini dalam keadaan banjir ini, tapi sebelum ini pun memang tim di Giat Mara ni dia dah ada satu pasukan siap sedia bila berlaku bencana. Tak semestinya banjir lah. Kalau ada ribut, kadang-kadang di pusat giat yang tertentu yang ada di kawasan pedalaman ada datang bencana dalam bentuk ribut. Jadi kita bantu dalam bentuk ribut. Jadi yang sekarang ni kita bercakap tentang banjir yang baru ini berlaku kan. Jadi sebaik saja kita katakan keadaan surut. Barulah kita boleh masuk. Betul. Dalam kalau keadaan air sedang naik sampai ke bumbung, memang tak dibenarkan. Itu membahaya daripada segi SOP. Jadi selalunya tim Giat Mara ni kita akan masuk selepas saja banjir surut. Okey. Maksudnya Tuan sudah bersedia dari segi skill dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya antara skill yang diperlukan oleh sukarelawan khususnya untuk bantu mangsa-mangsa banjir ini? Sebab biasanya bantuan yang diberikan bagi makanan, bagi barang kan. Jadi selain daripada itu untuk bersihkan barang-barang contohnya Tuan? Okey, bagi pihak tim di Giat Mara ni kami lebih fokus kepada bantuan yang melibatkan benda-benda yang memerlukan asas kemahiran. Yang perlu mempunyai asas kemahiran untuk mengendalikan bantuan tersebut. Contohnya, barang perkakasan elektrik. Sebelum kita pegang benda tu, kalau kita nak membantu secara sukarela pun, kita kena backup pendiri kita mempunyai knowledge, at least sedikit, asas untuk mengendalikan perkakasan elektrik. Kita tahu macam mana keselamatan sebelum kita memegang peralatan elektrik. Sebab dia keselamatan. Ya, itu kena tahu. Kan? Itu kena tahu. Begitu juga dengan pendawaian dalam rumah. Kita kena tahu macam mana langkah keselamatan yang perlu diambil dahulu sebelum kita memegang sesuatu objek yang melibatkan aliran elektrik tadi. Okey Tuan, jadi apa langkah keselamatan yang pertama sekali sebelum kita nak pergi ke sana dengan Fahin? Okey, kalau melibatkan perkakasan elektrik, yang penting sekali kita kena pastikan bahawa tiada aliran elektrik mengalir dalam objek tersebut. Itu juga dalam rumah pun, tentukan bahawa switch telah kita off-kan atau matikan. Baru kita boleh membuat pembaikan. Itu langkah keselamatan yang penting. Okey, baiklah, terima kasih Tuan. Itu tip yang pertama. Kita nak sambung dengan Encik Hafizuddin di sana bersama Fahrin. Silakan. Baik, terima kasih Hawa. Saya sekarang bersama dengan Encik Hafizuddin. Encik Hafiz, sebenarnya saya nak kongsi dengan penonton tadi. Okey, orang kata barang yang lepas jangan dikenang, barang lama jangan dibuang. Ini dia. Okey. Ini saya difahamkan oleh Cik Hafiz sebenarnya yang ada di hadapan kita ini adalah barang-barang yang sememangnya kita ambil daripada banjir tempoh hari. Okey. Baik. So hari ini kita nak mulakan dengan apa ataupun kongsikan juga tips-tips kepada mereka tentang selamatkan barang-barang ni. Okey, terima kasih Okey, Assalamualaikum. Jadi sekarang ni apabila kita pulang ke rumah selepas banjir surut, benda yang pertama sekali kita buat, pastikan di rumah kita tu supply dalam keadaan off. Jadi apabila kita tengok perkakas elektrik kita semua dah terkesan akibat banjir, tips dia kumpulkan dulu barang-barang perkakas elektrik kita di satu tempat dulu. Jangan di-on-kan dulu. Itu paling orang kata paling pantang dia lah. Maksudnya kita kena kumpulkan satu tempat. Kenal pasti dulu, buat kaedah penglihatan, kaedah visual, tengok balik. Sebab kebanyakan barang-barang elektrik ni dibuat daripada besi dan juga plastik lah. Jadi dia terkesan akibat banjir ni tak hancur lah. Okey. So kita tengok balik, kumpul balik. Mana yang dia punya fizikal dalam keadaan baik. Jangan on kan. Kumpulkan satu tempat. Okey. Yang pertama sekali, buka cover. Okey, sebagai contoh, mari kita buat ni. Okey. Masak nasi ni. Di depan saya ni ada rice cooker masak nasi.
Contohnya lah, barang ni memang kita jumpa di kawasan tempat banjir. Okey. Dah berguling-guling dah dalam bilik tu. Oh, memang penuh lah sebelum ni kita dapat. Ini mesti dulu dia tergapung-gapung ni kan. Ikut daripada empunyanya, dia kata dah tak nak sebab dia sendiri lihat bagaimana dia punya suka tenggelam tadi. Okey. Jadi sekarang ni, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah... Okey, yang pertama maknanya kita bersihkan dulu, tengok dia dah kering kan. Okey. Gunakan air ataupun kalau ada water jet lagi baguslah. Tembak, buang dia punya lumpur tadi. Sebab di setiap bahagian-bahagian ni, dia ada contact point di setiap satu ni. Sekiranya kita tak bersihkan lumpur tadi, takut antara A dan B sebagai contoh, dia bersentuhan, tak dapat mengalihkan arus dan tak dapat rosak lah nanti. Jadi sekarang ni kita bersihkan. Memang sebelum ni peralatan ni memang dah terendam dalam air pun, dalam banjir pun. Ya. Jadi sekarang ni gunakan air, gunakan sabun, bersihkan dulu. Okey, mari kita buka ni Cik Hafiz. Kita buka. Dia sebenarnya bukan apa tau, ini sebenarnya persoalannya. Kadang-kadang kita ada water jet dan sebagainya, nak cuci, kita tertanya-tanya, boleh ke kita spray dengan water jet dan sebagainya, benda-benda ni? Boleh. Bermakna boleh, pastikan lumpur tak ada dan kemudian ini adalah proses yang seterusnya. Memang nak kena bersihkan dulu. Sebab kita nak menghilangkan lumpur tadi tu. Pantang dia basah-basah tu jangan di-on kan. Maknanya dapat perkakas elektrik tadi, kumpulkan dulu satu tempat. Okey. Baik. Sebagai contoh. Okey. Kita buka bahagian belakang. Dia akan jumpa dalam bahagian dalam kita ni. tunjukkan pada penonton. Ya. Cik Hafiz. Ini adalah barang-barang bahagian dia punya saya pegangkan bahagian elektronik dalam ni lah. Okey. Jadi sekarang ni, dia setiap bahagian-bahagian ni, dia ada thermofuse dan dia ada magnetik semula dalam ni kan. Apa yang perlu kita buat? Tembak juga. Oh, anda buka ni tembak lagi dengan air? Tembak lagi. Sebab benda ni memang dah terendam dengan air pun. Cuma kita nak selamatkan dia. Semua barang elektrik sebenarnya boleh dibaiki selepas banjir. Cuma peluang tadi, chance tadi tu. Okey. Jadi daripada kita buang, apalah salahnya kalau kata kita usaha untuk baiki dulu. Kalau dah tak boleh, barulah kita repair ataupun kita buang lah. Okey, jadi yang saya dipahamkan bagi mereka yang menonton ni, tak kira alat elektrik apa pun, maknanya pastikan tak ada lumpur, tak ada apa, tak ada kotoran. Dah tengok tak ada apa yang putus dan sebagainya, tunggu kering, dikeringkan. Okey. Macam nak Sekarang keringkan macam tu. Okey. Apabila kita dah bersihkan, semua pastikan kalau kata ada yang tertanggal sebab hentakan yang kuat ke apa kan dengan arus tadi, pastikan sambung dalam keadaan baik. Kita gunakan hand blower. Nak saya tunjukkan ke? Boleh silakan. Boleh. Sama ada kita gunakan hand blower ni tadi untuk kita buang air-air tadi yang tertinggal dalam bahagian ni tadi. Okey, ini sebagai contoh dia. Okey, baik. Teruskan je Cik Hafiz. Teruskan. Tak apa. Sementara kita nak mengeringkan atau menunjukkan kepada mereka bagaimana kita nak keringkan ni, banyak lagi yang kami nak kongsikan. Jadi pastikan anda penonton Wanita Hari ini terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Jom kita sambung lagi. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini dan hari ini kita nak selamatkan barang-barang yang terkesan akibat banjir ini. Rupanya boleh diselamatkan. Seperti tadi Cik Hafizuddin sana sudah pun tunjukkan antara langkah-langkah awalnya dan sekarang ni kita nak sambung perbincangan kita dengan Tuan Sazilan pula. Okey Tuan, saya pasti ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ni khususnya nak bantu mangsa banjir ini dan kalau boleh bantuan mereka dari segi skill juga. Jadi kalau mereka nak bantu selamatkan barang-barang yang ditenggelami air ataupun lumpur ni, apa yang perlu mereka tahu basicnya, perkara asasnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita pergi ke tapak kejadian sebenarnya, macam-macam keadaan kita tengok. Betul. Perkakasan elektrik, penggunaan biasa ni. Jadi yang benar melibatkan elektrik, memerlukan kuasa elektrik untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Yang pertama sekali, pastikan bahawa elektrik telah di-off-kan. Tiada aliran elektrik berlaku dalam alat tersebutlah. Mesin basuh ke, peti sejuk ke kan. Yang penting sekali, matikan dulu dia punya elektrik, kuasa elektrik. Dan yang kedua, kita cabutkan dia punya soket tu. Dan kalau sukarelawan nak membantu, bolehlah diangkatkan peralatan tadi tu, membasuh. Boleh menggunakan air, pancuran air yang kuat untuk memastikan bahawa mungkin ada kesan-kesan tanah ke lumpur ke, buang bagi nampak bau kan, bagi nampak clear kan. Jangan risau tentang bahagian macam contoh peti sejuk di bahagian belakang dia kan, mungkin ada kawasan terbuka, sisip-sisip air boleh masuk, tak ada masalah. Boleh pancutkan air tu sehingga keadaan alatan elektrik ataupun satu mesin tersebut bersih. Walaupun terkena bahagian dalam apa? Biar. Okey. Jadi kalau ada setengah-setengah peralatan tu yang simple, dia ada pengadang boleh buka, kita buka lah supaya orang kata apa,
pancuran air itu dapat kena keseluruhan bahagian di dalam tu. Jadi dapat menghilangkan tanah-tanah apa kan. Dan kemudian selepas benda tu dijemurkan peralatan tu. Kalau dia ada kaedah pengeringan lah. Sama ada kita nak jemur, kaedah pengeringan juga. Sama ada kita nak gunakan blower tadi tu pun kaedah pengeringan juga. Kita tengok kepada alat tersebut. Okey, baik Tuan Sazilan. Kalau kita lihat video ataupun gambar-gambar ini di mana Tuan? Ini pendawai elektrik ni. Ada saya rasa ni di Ulu Langat ke? Oh, di Ulu Langat. Ini kita pendawai elektrik semula ni. Oh, jadi air mungkin berlaku sampai ke paras yang dia sedang buat tu. Jadi kita servis balik. Kita cuci sebelum tu lah. Kita servis balik dan keadaan kering. Baru kita boleh buat kerja-kerja seperti yang kita tengok ni. Okey. Sebenarnya kan bila kita tengok barang-barang ni macam tak boleh diselamatkan lagi dah. Tapi kalau kita tengok video tadi macam boleh dibaiki lagi. Banyak tak berapa peratus sebenarnya barang-barang yang kita tengok tenggelam tu boleh diselamatkan lagi? Sebenarnya kalau semua tu benda kita buat secara step yang sebenarnya boleh diselamatkan. Kalau ada tukar pun ada komponen-komponen yang tertentu saja. Kan? Jadi yang pentingnya kita bersihkan dulu. Bersihkan dan keringkan dulu. Sebab biasanya kalau kita lihat dah tenggelam ni kita buang saja dan nak beli baru kos lagi. Ya, betul. Dan biasanya kalau kita boleh guna, kita dah baiki, kita dah betulkan, berapa lama sebenarnya kita boleh guna barang-barang tu kebiasaannya? Saya ingat sehingga ke hayat mesin itu dibuat pada asalnya lah. Kalau tempoh hayat penggunaan satu mesin itu 3-10 tahun ke, dia baliklah kepada keadaan hayat tu. Baik. Sebenarnya dia tidak menyejahkan sebarang komponen di dalam tu. Okey, baik. Dan bila bantuan diberikan, turun padang ke Hulu Langat dan sebagainya, berapa sukarelawan biasanya? Kita tengok dalam skop kerja. Contoh macam kita nak buat pendawai elektrik. Dalam satu tim 4 ke 5 orang dia lah. Selalunya kita akan memastikan bahawa ada ketua kumpulan itu seorang yang berpengalaman. Pengalaman betul lah dalam bidang yang kita nak pendawai elektrik tadi itu. Dan diikuti oleh kita kata kumpulan sokongan untuk membantu kepada cikgu tadi itulah. Jadi kerja-kerja tu dalam satu kumpulan 4 ke 5 orang memadai lah. Jadi kita boleh pecah-pecah kepada kumpulan-kumpulan yang lain lah. Okey, Cik Sazilan atas penerangan tersebut. Okey, tadi kita dah berjaya keringkan rice cooker ni dan yang paling penting sekarang ni dia benar-benar kering dan secara visualnya kita nampak ianya dah kering, barulah kita cuba untuk onkan dia. Betul Cik Hafiz Okey, selain daripada itu juga macam kipas ni bagaimana katnya Cik Hafiz? Untuk kipas ni sama juga dia punya prosedur, kita lihat balik dengan fizikal dia. Kalau okey, buka dia punya cover dulu. Okey. Bila kita dah buka, dalam ni dia ada macam kipas, dia ada motor dia. So biasanya kalau kata banjir dia dah jatuh ke bawah, dapat lumpur, dia punya tips dia punya prosedur tetap sama. Gunakan air untuk kita bersihkan lumpur ni tadi supaya tak menutup bahagian-bahagian kontak tadi ni. Baik. So nak kena bersihkan. Okey, mana apa yang saya perhatikan untuk barang elektrik seperti ini itu adalah prosedur-prosedur utama dan asasnya sebelum kita cuba tengok sama ada boleh digunakan atau tidak. Okey, selalunya ramai yang bertanyakan kepada kita juga tentang barang-barang yang besar seperti TV, mungkin telefon, peti sejuk dan sebagainya. Agaknya barang-barang itu macam mana pula? Okey. Cik Hafiz. So barang-barang macam peti sejuk dan mesin basuh. Okey. Untuk mesin basuh ni tadi, dia punya prosedur sama. Maksudnya tembak semua bahagian-bahagian yang kalau kata kotor sangat, memang kita kena tembak dengan gunakan water jet atau air biasa. Gunakan sabun, bersihkan. Cuma yang bezanya untuk washing machine ni, mesin basuh ni, bila kita dah jemur ataupun kita dah tembak gunakan hand blower ataupun hand dryer dah keringkan, dah jemur sehari ataupun 2 hari, dia ada bahagian-bahagian yang bersendi tadi. So untuk mesin basuh ni bila dah kering, jangan terus on. Kalau kita on, bahagian-bahagian bersendi tadi yang dah kena air tadi, dia akan dalam sebulan ke 2 bulan kita pakai akan bunyi macam-macam lah. So yang terbaiknya jangan kita silap, jangan kita gunakan cair anti karat tadi. Itu salah. Yang penting pastikan juga sendi-sendi itu bersih. Dalam masa sama kita letak grease di setiap bahagian-bahagian yang bergerak, di sendi-sendi tadi. Itu antara perkara yang kita perlu dilakukan sendiri. Okey, tadi saya juga ada bertanyakan tentang telefon dan laporan ini kami sediakan juga untuk bagi anda untuk bagaimana anda memeriksa fuse elektrik dan juga membersihkan telefon. Terima kasih kepada Tasha untuk laporan ini. Kita saksikan. Pelbagai inisiatif kini dapat dilihat dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir terkesan, terutamanya bagi mereka yang terpaksa menanggung kerugian besar akibat banjir tempoh hari.
Seperti yang dilakukan oleh pengusaha Persatuan NGO Komtek ini sendiri, Syed Muhammad Aizuddin, 37 tahun, dia menggunakan kemahiran yang ada dengan sebaik mungkin bagi membantu memeriksa peralatan elektrik dan sistem pendawaian di rumah mangsa banjir yang terlibat. Risiko-risiko dia ialah pertamanya kerana semua komponen yang telah ditenggelami air sama ada soket, suis, DB berada dalam keadaan yang basah. Sebab tu sukarelawan kami ini adalah orang-orang kompeten, kebanyakan mereka mahir dalam sistem pendawaian elektrik. Jadi biasanya mereka akan memeriksa dahulu menggunakan peralatan mereka supaya mana mereka tidak terdedah dengan renjatan elektrik. Kini sudah melebihi 200 buah rumah yang telah diperiksa dan dibantu. Baginya, apa yang penting adalah keadaan paras air itu sendiri sebelum mula melakukan kerja-kerja pertukaran. Sebenarnya mangsa banjir dia mengadu sebab dia kata nak balik rumah kan. So nak meneruskan kehidupan, nak mencuci sambung-sambung lagi apa semua segala bagai. Jadi perlukan elektrik juga kan. Tapi memang selalu masalah suis ni basah ni kalau tak dibantu dia akan berlarutan seminggu, 2 minggu, sebulan dan memang banyaklah kan kes maksudnya mangsa banjir bila balik kena renjatan elektrik dan innalillah ada yang meninggal pun. Berbeza pula dengan bantuan yang dihulurkan oleh pemilik kedai servis telefon bimbit Abuzar Jamaluddin yang menawarkan servis membaiki telefon bimbit yang rosak mahupun terjejas akibat ditenggelami air. Free service ni adalah sebab kita nak bantu orang lah, sebab kita tengok daripada segi orang lain bantu daripada segi kewangan kan, so kita tak mampu daripada segi kewangan, so kita bantu daripada segi kemahiran lah, apa yang kita mahir, apa yang kita tahu. Berpengalaman selama 6 tahun dalam bidang ini, bagi Abuzar, antara cabaran yang dihadapi ialah tidak semua telefon boleh dihidupkan dan digunakan seperti sedia kala. Telefon yang masuk air ni tak semestinya 100% akan boleh siap lah. Maksudnya dalam banyak-banyak tu tak semua yang boleh repair. Maksudnya kita bantu daripada segi cuci motherboard, chemical, servis yang anggaran dia biasanya daripada RM40 ke RM150. Macam tu kita bagi free service lah. So daripada situ sedikit sebanyak dapat membantu lah. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Semoga inisiatif yang dilakukan bukan sahaja dapat meringankan beban mereka, malahan ianya juga dapat memberi satu kesan yang positif buat mereka meneruskan kehidupan seharian. Mereka adalah insan-insan yang berilmu, yang memberi manfaat kepada orang lain dan mereka menawarkan perkhidmatan secara sukarela dan juga secara percuma kepada mereka yang memerlukan. Jadi terima kasih kepada insan-insan hebat sebentar sahaja tadi. Saya pasti ramai juga NGO dan juga individu-individu yang berkemahiran menawarkan perkhidmatan yang sama. Okey, baik, kita kembali bersama dengan Cikgu Hafiz. Okey, Cikgu, sekarang ni kita nak cerita pasal oven ni pula. Sambil-sambil kita tengok ni. Okey, oven ni macam mana pula agaknya? Okey, untuk oven ni, dia punya prosedur pun sama juga. Sama, okey. Maksudnya kita buka bahagian-bahagian yang melibatkan elektrik, komponen-komponen kalau kata ada dia punya PC board, bahan elektronik dia pun sama juga. Buka dan kita kena bersihkan. Bersihkan dalam masa sama kita keringkan. Kalau kata kita tak ada peralatan yang khas untuk kita keringkan, kita boleh jemurlah 1 hari ke 2 hari dengan cahaya matahari yang betul-betul panas lah. Okey, katalah kita ni tidak berkemahiran dan kemudian kita nak buka-buka ni kita takut, tak ada pengetahuan dan sebagainya. Macam mana cara yang lebih baik? Adakah kita hantar kepada mereka yang mahir ataupun kita cuba je buat sendiri setakat buka-buka ni kan? Cikgu, apa pendapat? Okey, dia ada macam ni. Satu, kalau kata kita tak berapa yakin lah. Okey, jadi kita boleh minta bantuan, boleh berhubung dengan kita punya pusat Giat Mara Malaysia. Bagi tahu kita, sebab kita ada tim, memang ada tim untuk memberi bantuan untuk membaiki peralatan-peralatan selepas pasca banjir inilah. Jadi kalau kata, maknanya kita akan tunjukkan 1 ke 2 macam mana nak buat peralatan elektrik ni. InsyaAllah bila kita pandu nanti, dia boleh buat sendiri ataupun kita boleh berhubung melalui WhatsApp dan sebagainya lah. Cukup menarik, cukup menarik. Maknanya kita bagi bimbingan dan latihan. Kalau kita nak buat semua satu rumah tu, kan banyak peralatan elektrik sebenarnya. Okey, baik. Selalu yang menjadi persoalan tadi, macam kita dah ceritakan tadi lah tentang peti sejuk dan sebagainya kan. Bila kita dah buat segala-galanya. Okey, ni saya rangkumkan juga yang lain-lain lah. Macam TV, macam benda-benda besar dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu ianya selamat dan boleh digunakan atau sebenarnya memang dah tak boleh guna. Kita dah cuba dah buat semua ni. Okey, selamat. Okey. Apabila kita dah buat, yang penting kita usaha dulu untuk buat, baiki dulu, baik pulih dulu. Ikut berapa tip yang saya kongsikan tadi. Okey. Maksudnya buka dia punya panel, bersihkan dulu. Lepas bersihkan, kita keringkan. Lepas keringkan, cuba kita on. Okey. Sebab bendanya bila dah jatuh dalam air, dia dah separuh rosak dah.
Jadi kita cuba, maksud saya tadi itu adalah peluang tadi. Maknanya daripada separuh rosak mungkin dia boleh dibaik pulih ataupun terrosak. Yang penting kita usaha dulu untuk baiki, ikut tip yang saya kongsikan tadi. Betul. Cuba on. Kalau tak boleh, mungkin ada beberapa komponen-komponen yang akan yang perlu kita tukarlah. Yang tu memerlukan itu biasanya mereka yang mahir lah boleh kenal pasti. Baru kata kedai lah kata repair, ataupun kalau tak boleh juga ataupun kos dia lebih tinggi, barulah kita beli barulah kan. Baik, selain daripada perkhidmatan memperbaiki perkakas elektrik dan sebagainya, ada juga ramai yang juga menawarkan khidmat cuci kereta banjir percuma. Ini satu kisah yang menarik, kita kongsikan bersama dengan anda. Sebenarnya kita tak ada peroleh apa, kita cuma mahukan rakyat rasa happy dan maksudnya kita ni pun sama rakyat. Jadi kita nak diorang rasa gembira, rasa happy dan dapat rasa bebanan diorang tu rasa berkurang. Kita nak diorang rasa macam ada satu bebanan tu kita dapat tarik keluar. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mempunyai misi yang sama namun berbeza dari segi bantuan yang dihulurkan. Bagi Muhammad Saiful Bahri Azhar berusia 31 tahun, dia tekad menggunakan kemahiran yang ada bagi membantu membersihkan kereta mangsa banjir yang ditenggelami air tempoh hari. Usaha yang dilakukan sedikit sebanyak dapat memberi kepuasan buat dirinya sekaligus dapat mengurangkan beban mangsa banjir yang terjejas. Kita cuba ambil berat dan kita nampak ramai yang terjejas. Bila ramai yang terjejas, kita tahu, kita sedia maklumlah bahawa diorang ni kebanyakannya tak dijangka. Berlaku ni tak dijangka. Jadi banyak kenderaan yang terjejas dan kenderaan ni kebanyakannya orang akan guna untuk buat berniaga, untuk orang buat urusan kerja. Jadi kat situ kita ambil inisiatif untuk turun dan bantu diorang untuk selesaikan masalah-masalah yang ada pada kenderaan diorang. Terutama masalah yang bila kena banjir lah, basah, bau, semua macam tu. Meskipun rezeki yang dikongsi tidak diberi dalam bentuk wang ringgit, namun ianya sudah cukup memadai untuk dijadikan sebagai salah satu cara dalam membantu orang lain. Selain menjadikan keluarganya sebagai sumber inspirasi, bagi Saiful, sikap ambil peduli dan prihatin juga perlu ada di dalam diri. Untuk kata rugi atau terbeban tu saya letak paling bawah lah. Fokus utama kita untuk orang rasa gembira, untuk orang rasa hilang beban dia. Mendepani cabaran dalam usaha untuk membaik pulih kenderaan yang dipenuhi dengan lumpur baginya tidak mudah. Namun itu jelas tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha membersihkannya sebaik mungkin. Betul, orang kata time macam ini kita ada peluang, tapi untuk dapatkan satu peluang kemanusiaan, peluang untuk orang kata hati naluri itu lebih mahal sebenarnya. Semoga inisiatif yang dilakukan Saiful ini sedikit sebanyak mampu menyuntik inspirasi buat semua golongan, terutamanya bagi mereka yang juga berkemampuan dalam membantu meringankan beban mangsa yang terjejas. Semoga Saiful dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah insya-Allah. Dan terima kasih Natasha Hamzah atas laporan itu. Okey, baik, Tuan berpengalaman untuk membantu mangsa banjir di Hulu Langat dan Banting ya antaranya. Dan apabila melihat keadaan di situ, sebenarnya apa yang diperlukan oleh mangsa banjir ini dari segi bantuan, terutamanya mungkin dalam kalangan sukarelawan ataupun mereka yang bakal membantu nanti kan ada skill-skill tertentu? Tak apalah. Bila satu kejadian bencana di negara kita, alhamdulillah, sebaik saja kita kata kalau banjir, air naik, air surut balik tu, banyak orang datang, sukarelawan datang. Tetapi datang dengan pelbagai kita kata dalam pelbagai situasi lah. Ada datang kepakaran untuk mencuci, ada datang kepakaran untuk menyalurkan bantuan makanan, ada yang datang untuk membantu pelbagai-bagai jenis lah bantuan yang disalurkan. Jadi cuma pandangan saya tu, kalau kita nak pergi membantu di dalam kawasan-kawasan tertentu tu, kita jumpalah, kita kata incas ataupun penyelaras di kawasan tersebut lah. Sebab selalunya di kawasan banjir ni dia akan ada penyelaras kawasan tersebut. Supaya kita tak nak, kita kata bantuan yang kita salurkan tu tidak kita kata dapat salurkan kepada yang benar-benar memerlukan. Jadi kita boleh jumpa dengan penyelaras, mungkin kawasan tu ada tok pengulu ke atau ketua kampung atau sebagainya lah. Di kawasan tersebut ada penyelaras, kita boleh melapor diri kat dia, kita membawa bantuan apa yang kita nak sampaikan. Jadi mungkin dia tunjukkan ada lagi mangsa yang tak dapat bantuan, kita boleh pergi ke sana. Mungkin bantuan di tempat sini, dia jenis bantuannya memerlukan keadaan pembaikan elektrikal, kita pergi situ.
Ada juga sekolah-sekolah tadika, ada juga masjid, ada balai raya. Jadi kita orang luar jumpa dulu tuan rumah, tuan kawasan setempat itulah pandangan saya lah. Yalah, sebab mereka lebih tahu kan macam mana untuk nak bahagikan kawasan mana, tugas dan sebagainya. Dan apabila pergi secara berkumpulan, Tuan, bagaimana tugas itu dibahagikan dan untuk tempoh berapa hari biasanya? Perancangan tu. Okey, lalunya kalau dalam melibatkan kerja-kerja elektrik tu, kita sasarkan dulu. Kita sasarkan dulu berapa rumah yang kita boleh bantu. Ada setengah rumah tu dia tak dapat, dia tak memerlukan bantuan. Mungkin dia boleh buat sendiri ataupun dia berkeupayaan mengupah orang lain buat ataupun tidak melibatkan kerosakan di rumah dia. Jadi bagi tim kita ni yang kalau nak bantu dalam elektrik tu, kita tengok kumpulan kita ada berapa. Macam contoh selalu yang saya bawa tu, 5 orang dalam satu kumpulan. Mungkin saya bawa 10 kumpulan yang boleh jalan serentak 10 rumah. Kadang-kadang tu rumah tu satu kumpulan dia boleh buat 3 rumah satu hari, 2 rumah satu hari, bergantung kepada kerosakan yang berlaku dalam rumah yang kita pergi tu. Kerosakan kecil, kadang dia menukar soket satu saja ataupun dia punya switch yang rosak sikit saja. Yang lain tu kita kata cuci secara kasar. Dan juga bentuk bantuan yang kita pergi tu bukan kata kita pergi membantu, orang yang pergi membantu tu buat saja. Kita juga nak kemahiran tersebut disalurkan kepada tuan rumah tersebut. Dia kongsikan juga ilmu. Kita kongsikan juga. Tu. Kalau dia ada anak lelaki kan, kebetulan kita panggil dia tahu, okey ni kalau next kalau ada berlaku begini punya kerosakan macam suis ke, dia bersemut ke, kadang-kadang kita tengok kan, dia semut. Begini cara ni kena buat. Step keselamatannya macam ni. Off sini dulu, buka ini, tukar. Apa tu nak pergi beli spare part tu kat mana, alat ganti tu nak beli kat mana, tunjuk macam mana. Kita ajar. Benda-benda macam tu. Itu sangat bagus. Bukan saja tolong beri bantuan, skill betulkan dan sebagainya, tetapi kongsikan ilmu kita juga kepada mereka yang lain kan. Okey, baik Tuan. Sampai bila agaknya inisiatif ini akan diteruskan kepada mangsa banjir? InsyaAllah sampai bila-bila. Ya. Sampai bila-bila yang memerlukan, yang berkenakan, kita sebagai manusia ni kena membantu. Betul. Ilmu yang ada kepada kita, terutama sekali ilmu kemahiran, memang ilmu disalurkan kepada kita untuk membantu. Jadi kita kena bantulah. Jangan kita guna sendiri gitu je. Ialah ilmu yang dikongsi bertambah pahala kan. Okey, baik. Sebelum kita bersama dengan Fahrin dan juga Cik Hafizuddin, sekarang ini kita nak saksikan rangkuman TikTok bagaimana untuk bersihkan barang rumah, antaranya kain-kain yang sudah terkesan akibat banjir ini. Jom kita saksikan. Ini barang belum bersihkan. Nasib baik hari ini cuaca maha cantik. Harap hari ini semua barang boleh kering. Mari tengok part yang penting ini dulu. Meter, fuel box, ECU. Banyak orang nak tahu berapa bajet nak repair kereta ini. Saya kawasan saja apa yang saya boleh buat, saya tolong saja. Tetapi semasa saya tengok ECU ini, tengok semua sudah berkulat. Semasa saya tengok macam ini, hati sangat sedih. Mengapa ECU boleh jadi macam ini? Sebab semasa banjir, pembantu lupa longgarkan bateri terminal negatif. Hari ni Kak Su nak sharekan nak cuci kain kotor kita kat dapur yang penuh dengan kunyit, dengan kotor-kotor hitam-hitam kita lap dapur tu kan, macam mana nak hilangkan. Okey, first kali kita letak air panas, lepas tu letak sabun serbuk tu. Okey, korang basuh, korang tengok Tapi best lah bila gunakan sabun serbuk ni, memang serius best. Bila korang letak sabun serbuk ni, korang tonyoh kan dengan air panas, tuala korang yang kotor kat dapur tu kan, dia terus hilang hitam-hitam dekat korang punya tuala tu tau. Baik, saya tengok tadi tu saya ada cadangan daripada Cik Hafiz. Cik Hafiz dengan pelajar-pelajar boleh buat TikTok cara memperbaiki barang. InsyaAllah. Okey, baik. Ini oven ni kami dah buka. Jadi saya kira prosedur yang sama juga untuk barangan elektrik seperti oven ini, kegemaran kesayangan mak-mak kita kat rumah kan. Sama juga pastikan ianya kering dan baru kita cuba. Tapi tadi ada satu tips yang dikongsikan oleh Cik Hafiz tentang bagaimana nak cepatkan kering dan juga bersih tu. Okey. Kalau kata untuk bahagian-bahagian penyambungan ni tadi, dia punya contact point tadi.
kita jangan cabut semua dulu sebab kita pun tak ada asas untuk benda-benda mekanikal ni kan. Okey. So cabut satu, gunakan 100% pure alkohol. Dia jual di farmasi tak silap Okey, saya. 100% alkohol Okey, itu lebih mudah. Spray di bahagian-bahagian penyambungan ni tadi untuk memudahkan dan dalam masa sama dia akan membuang bahagian-bahagian yang berlumpur tadi yang kita tembak tak kena lah. Oh, tak, penerbit saya Fiza Sabjahan tanya, pakai hand sanitizer boleh? Tak boleh penerbit saya Fiza, tak boleh. Kita kena pakai 100% alkohol. Di kedai-kedai hardware tu memang ada jual untuk bersihkan benda-benda yang melibatkan elektronik. Saya takut nanti dia cuba kat rumah. Okey. Baik, ini seringkas ini iaitu bagaimana. Okey, satu lagi persoalan. Contoh macam oven macam ni lah. Okey, ini benda-benda melibatkan makanan. So kadang-kadang dalam ni ada karat dan sebagainya. Yang itu macam mana dan apa nasihat? Okey. Dengan lumpur, dengan lumut dan sebagainya. Ya, dia sebenarnya oven ni kalau kita diselamatkan dalam tempoh 3 ke 4 hari, insya-Allah lah dia takkan karat lah sebab dia dah 2 tahun terlalu lama. Sebab empunya ni tadi dia tengok dia rasa memang 100% dah tak boleh pakai dah. So bila kita ambil dah dekat 2 minggu kita ambil, so kesan dia adalah karat lah. Sebab lambat tindakan daripada kita. Jadi kalau dah karat macam ni, kalau boleh jangan digunakan. Untuk makanan memang sangat bahaya lah sebenarnya kan. Keracunan dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya itu yang paling penting. Bila balik rumah tu, perhatikan barang-barang seperti ini, selamatkan, bersihkan terlebih dahulu. Selamatkan dulu. Kumpul satu tempat, selamatkan dahulu. Okey, jadi saya kira sebenarnya barang-barang ini kita pastikan dulu kalau boleh diselamatkan, kita selamatkan untuk menyelamatkan poket kita lah. Ya, betul. Betul. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Cikgu Hafiz. Tapi kita nak tanya juga pesanan terakhir daripada Cikgu Hafiz kepada para penonton tentang barang-barang yang boleh diselamatkan ni. Okey. Jadi sekarang ni apabila kita terkesan akibat banjir, memang banyak kita memerlukan RM1 lah. Jadi untuk menyimatkan kos tadi, kumpulkan bawang elektrik ni dia kadang-kadang ada yang harganya mahal lah. Betul. Gunakan tips yang kita bagi kongsikan tadi. Lepas tu sama-sama cuba untuk dibaik pulih dahulu. Kalau tak boleh baru hantar repair dan juga kalau kata perlu buang lah. Okay, jadi sekarang ni dan kita nilaikan kos sebenarnya. Nak beli baru ataupun perbaiki lebih baik dan lebih sama. Saya ingat cikgu dengan pelajar-pelajar kena buat TikTok ni. Ramai yang menanti-nantikan insya-Allah. Okey, Hawa nampaknya dah bersedia bersama dengan Cik Sazilan. Silakan Hawa. Banyak cikgu, saya kat sini pun macam-macam saya belajar. Okey, baiklah Tuan Sazilan. Saya pasti ramai yang menonton WHI hari ini rasa bersemangat pula kalau nak bantu masa banjir ni, belajar dari skill dan sebagainya. Hulurkan bantuan dari segi skill. Kita nak dengarkan kata-kata nasihat dan juga pesanan kepada orang ramai yang ingin membantu nanti. Okey, terima kasih. Okey, memang budaya kita sekarang ni, orang kata kalau dengar satu saudara mara ataupun di mana-mana saja ada kesusahan, memang terlintas di hati kita nak membantu. Sedaya upaya kita boleh bantu. Tapi peringatan saya kalau kita nak membantu, terutama sekali kalau melibatkan satu kawasan yang berbahaya, kita kena patuh kepada peraturan ataupun arahan daripada pihak berkuasa lah. Dan juga kalau melibatkan litar elektrik, kita perlu berhati-hatilah dan pastikan bahawa aliran elektrik itu telah dimatikan terlebih dahulu lah. Begitu juga dengan keselamatan semasa kita pergi menyelamatkan seseorang, kita kena ingat keselamatan kita juga. Jangan terlampau gairah untuk membantu, cegah sebelum parah. Jadi kita kena peringatan ni, keselamatan perlu diutamakan. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Sazilan, Cik Hafizuddin, dan tahniah juga buat tim Giat Mara juga atas bantuan yang sentiasa diberikan kepada mangsa banjir. Terima kasih banyak-banyak Tuan kerana bersama kita. Dan pastinya hari ini banyak ilmu yang dikongsikan dan harapnya memberi manfaat buat kita semua. Dan bak kata Fahrin, barang lepas usah dikenang, barang lama tak semestinya kena buang ya. Betul, pandai awak. Terima kasih. Baik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita. Nantikan TikTok bersama Cik Hafizuddin. Tidak lama lagi insya-Allah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, terima kasih bersama dengan kami lagi di Wanita hari ini. Alhamdulillah Hawa pada hari ini dah banyak belajar bagaimana nak betulkan barang-barang elektrik Ya, banyak. Yang paling penting jangan risau kalau nak basuh bersihkan lumpur-lumpur tu. Walaupun barang yang elektrik. Saya pun boleh buatkan insya-Allah. Okey. Baik, selain daripada itu juga, kami faham di luar sana macam Hawa juga. Hawa kadang-kadang jiwa tu nak mengadu kat siapa, jiwa kacau, nak mengadu kat siapa tak tahu kan. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda.
tentang program terbaru iaitu Aduan Jiwa. Sebuah program bual bicara baru bakal disiarkan di TV9, dihoskan oleh Ahmad Fatri Yahya. Aduan Jiwa akan menelusuri kisah-kisah benar mangsa trauma dan mereka yang cuba keluar dari sisi gelap kehidupan. Dalam episod kedua Aduan Jiwa yang akan bersiaran pada hujung minggu ini memaparkan dua kisah yang berbeza, dua dimensi rindu yang juga berbeza. Kisah pertama, seorang anak yang terlalu rapat dengan ayah sehingga pemergian insan tercinta itu meninggalkan sejuta rasa terkilan lantaran ada insiden tertentu yang membelenggu di saat pertemuan terakhir dengan arwah ayahnya. Kisah kedua, bagaimana seorang ibu dihukum pilu dan rindu kepada anak kecil yang hilang di rumah dan sehingga kini tidak dapat dijejaki. 16 tahun berlalu, sepi tanpa kabar berita. Tiada kubur, tiada nisan. Saksikan Aduan Jiwa Ahad ini 8.30 malam hanya di TV9. Dan saya pasti banyak yang dikongsikan oleh Fatria ini adalah diinspirasikan ataupun dasarkan kisah-kisah yang benar-benar berlaku. Dan wanita hari ini pada hari ini berakhir di sini dan harapnya semua yang dikongsikan memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih kerana menonton dari awal sampailah sekarang. Dan esok hikayat perkahwinan, bina bahagia dalam rumah tangga. Kalau Yaina Arsyad menyaksikan, pastikan anda menyaksikan. Dan kita juga cukup menarik kerana esok kita bersama dengan satu lagi pengantin baru iaitu Heliza Helmi. Baik, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Assalamualaikum. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata